Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah hari. Dan antara paparan hari ini, kehadiran Datuk Seri Anwar menggembirakan penduduk terjejas banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melawat penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Jemerih di Segamat Johor. Perdana Menteri yang tiba kira-kira pukul 11.20 pagi meluangkan masa sekitar 20 minit bersama 32 keluarga yang berlindung di PPS berkenaan. Ketibaan beliau juga mengujakan penghuni PPS termasuk warga emas dan anak muda yang ternyata gembira dapat melihat dengan lebih dekat wajah pemimpin nombor 1 negara itu. Saya telah bagi arahan pertamanya, tentunya kita dah keluarkan dari Kementerian Wilayah dan Desa 10 juta yang diumumkan oleh TPM melalui NADMA. Saya tambah peruntukan 50 juta ringgit untuk kita salur sebagainya terus kepada mangsa-mangsa. Dan ada beberapa projek segera, ya. Dan jadi pertama yang peruntukan itu kemudian boleh mengurangkan beban yang sudah pikul kerana kehilangan harta benda, kerosakan, bekalan elektrik, air, semua ini, semua jabatan saya minta disegerakan. Terdahulu, Perdana Menteri mendengar taklimat situasi semasa bencana banjir di daerah itu di Kem 4 Regimen Artileri Diraja Segamat. Banjir di Johor turut mengakibatkan 4 orang terkorban setakat ini. Sementara itu, cuaca panas di Parit yakni Batu Pahat tidak kekal lama apabila kawasan tersebut kembali dilanda hujan sejak pukul 12 tengah hari tadi. Jadi untuk perincian lanjut langsung ke lokasi bersama wartawan Erwin Zaid. Silakan Erwin. Baiklah, terima kasih Miza. Saya kini berada di Batu Pahat atau lebih tepat lagi di Parit Yani bagi membawakan keadaan banjir di kawasan ini. Dan ini merupakan salah satu jalan utama bagi pengguna jalan raya dari Lebuh Raya Utara Selatan untuk ke kawasan seperti Parit Yani, Parit Sulong dan Seri Medan. Dan seperti anda dapat lihat, jalan ini masih lagi dinaiki air yang saya boleh katakan arus yang agak deras. Dari arah kanan saya ke arah kiri saya, dengan paras air berada pada paras lutut. Meskipun dinaiki air, jalan ini dibuka untuk kenderaan-kenderaan awam kerana tidak begitu dalam. Namun, kenderaan perlu melalui jalan ini secara satu arah pada satu-satu masa. Dan pengoperasian jalan ini dipantau dan dikawal oleh pihak Selia Selenggara Selatan serta pihak Polis Diraja Malaysia. Dan saya telah berada di sini sejak pagi, sejak pukul 10 pagi. Dan apa yang saya boleh katakan, pada pukul 10 pagi tadi, cuaca panas, matahari naik, cuaca cerah dan kemudiannya sekitar pukul 11.45 pagi, hujan turun di kawasan ini. Cuaca gelap, awan gelap. Namun, sebentar tadi, cuaca kembali panas semula di sini. Dan keadaan banjir di sini pula kebanyakannya saya lihat air dalam keadaan termenung, kecuali di belakang saya kerana terdapat aliran sungai dari Sungai Terusan. Dan secara rangkuman di Batu Pahat, kini terdapat 15,915 penduduk terjejas daripada 1,124 keluarga yang ditempatkan di 62 pusat pemindahan sementara. Dan ini merupakan jumlah penduduk terjejas yang tertinggi di Johor buat masa ini. Dan PPS terdekat dengan saya pada ketika ini ialah PPS Dewan Orang Ramai Pekan Parit Yani. Di hadapan saya menempatkan 400 penduduk terjejas daripada 100 keluarga. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Batu Pahat. Kembali semula ke Miza. Silakan Miza. Baik, terima kasih Erwin.
Banjir menjejaskan 5 negeri melibatkan Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Johor masih merekodkan jumlah penduduk terjejas tertinggi meskipun angka sedikit menurun. Dan setakat ini 46,341 penduduk terkesan berlindung di 299 pusat pemindahan sementara PPS dan berikut perinciannya. Sehingga kini seramai 12,975 anggota dari pelbagai jabatan, agensi dan badan bukan kerajaan NGO bertugas bagi misi bantuan banjir di Johor. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata semua para petugas terlibat sepanjang hari bagi melaksanakan tanggungjawab membantu penduduk terjejas banjir. Angkatan Pertahanan Awam APM Johor turut menggerakkan aset membawa bot penyelamat serta pak makanan ke kawasan terjejas di daerah Batu Pahat. Beliau turut menasihatkan para petugas sentiasa berwaspada dan menjaga keselamatan diri semasa bertugas. Selain harta benda, haiwan antara yang turut terdedah kepada risiko banjir, sukarelawan dari Yomping Johor mengambil inisiatif sendiri menyelamatkan haiwan terperangkap di kawasan yang dinaiki air. Menurut Saiful Amri Tumiran, meskipun dirinya sendiri terjejas dengan banjir, dia tetap meneruskan misinya menyelamatkan haiwan peliharaan dan ternakan di kawasan sekitar dan memindahkan ke kawasan lebih selamat. Benda ternakan, takkan kita nak biarkan dalam keadaan banjir macam tu. Ternakan banyak, bukannya sikit kita pun tak sabar hati. Tak apa, barang kita boleh cari. Macam ternakan, nyawa kita kena selamatkan dulu. Masa tu berlaku banjir ni memang terlalu pantas. Air memang terlalu cepat. Mana barang-barang dalam rumah apa semua memang tak dapat nak selamatkan. Saya dan penduduk dan rakan-rakan yang lain, saya selamatkan nyawa, ternakan. Mana yang penting dulu saya selamatkan. Pekebun berusia 36 tahun itu berkata harta benda boleh dicari ganti namun ternakan dan nyawa perlu diselamatkan. Setakat ini lebih 44,000 terjejas di Johor dengan lebih 260 pusat pemindahan sementara beroperasi. Yomping antara yang terkesan teruk akibat banjir. Met Malaysia meramalkan beberapa negeri dilanda hujan berterusan sehingga esok dan antara negeri yang terlibat adalah Pahang, Johor dan Sarawak. Menerusi jadual yang dikongsikan Met Malaysia, hujan berterusan dan amaran waspada diramal 3 daerah di Pahang iaitu Rompin, Kuantan dan Pekan. Diikuti di Johor iaitu Segamat, Kluang dan Mersing. Manakala di Sarawak diramalkan hujan lebat berterusan dan berada di tahap buruk melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman dan Betong. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan dan amaran waspada yang dijangka berlaku di Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Kementerian Kesihatan KKM akan memantau sebarang penyakit bawaan air terutama kencing tikus, leptospirosis dan juga keracunan makanan. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata 2 penyakit tersebut sering berlaku terutama selepas banjir melanda sesuatu kawasan. Antara usaha dibuat pelaksanaan aktiviti semburan untuk mengelak penyakit berjangkit selain membuka klinik bergerak sebagai rawatan segera kepada penduduk terjejas banjir.
Nak kata selepas pasca banjir, of course kita juga melihat kepada penyakit-penyakit bawaan air. Kalau misalnya seperti leptospirosis ataupun food poisoning, ini adalah juga penyakit-penyakit yang biasa berlaku pasca banjir. Jadi ini kita juga berhati-hatilah jika ada, dan kita cepat-cepat merawat. Dan pasca banjir juga contohnya kita juga kena melihat selain daripada aktiviti terhadap penduduk sekitar yang mengalami banjir, kita juga menggerakkan pasukan kita. KKM juga masih melakukan saringan COVID-19 kepada penduduk terjejas yang berpindah ke pusat pemindahan sementara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Nursing Professional Group NPG International Nursing Conference 2023 di Melaka. Kementerian Komunikasi dan Digital akan berusaha mempercepatkan peluasan capaian serta meningkatkan kelajuan internet di seluruh negara. Menterinya Fahmi Fadzil berkata sehingga kini sekitar 3% kawasan berpenduduk di seluruh negara masih tidak mempunyai capaian internet. Antara usaha yang telah dilakukan termasuklah peningkatan kapasiti rangkaian telekomunikasi serta keupayaan infrastruktur sedia ada dan pembinaan menara telekomunikasi baru. Selain itu, kerajaan turut memberi tumpuan kepada pembangunan dan peningkatan kemudahan digital di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memastikan kesamarataan akses kepada teknologi dan internet di seluruh negara. Dalam majlis sama, Fahmi Fadzil turut memaklumkan KKD telah mengaktifkan 31 pusat pengagihan berpusat di seluruh negara. Ianya bertujuan mempercepatkan pengagihan peranti siswa kepada mahasiswa dan juga pelajar. Beliau menambah kesemua pusat tersebut akan beroperasi selama 3 minggu bermula 17 Februari ini. Dijangkakan sebanyak 33,540 peranti akan diagihkan dalam tempoh tersebut. Juta ringgit dan ia memberi manfaat kepada 359,742 mahasiswa dan pelajar dalam kelompok B40. Sejak permohonan dibuka pada 15 April 2022, KKD telah menerima sebanyak 474,311 permohonan. Setelah saringan kelulusan dilaksana, sebanyak 368,803 penerima peranti siswa telah dikenal pasti. Beliau berkata demikian pada majlis pengagihan peranti siswa dan perasmian mydigital.kkd di Universiti Teknologi Mara pagi tadi, dan turut hadir Ketua Setiausaha KKD Datuk Seri Muhammad Mantik. Pada majlis itu juga seramai 3 individu menerima cabutan bertuah peralatan elektronik. Baik, lebih 100,000 pengunjung disasar hadir ke Festival Taman Kuala Lumpur 2023 di Taman Tasik Titi Wangsa Ibu Negara, bertemakan laman seni dan flora Malaysia. Pelbagai bunga dan tumbuhan dipersembahkan dalam bentuk laman berunsurkan seni. Wartawannya Ravin Samugam ada laporannya. Festival Taman Kuala Lumpur 2023 mengutamakan gaya hidup sihat dan memberi pendedahan berkaitan bidang landscape dan seni, reka bentuk hiasan rumah, tanaman hiasan, makanan serta rekreasi aktif di dalam taman. Pengarah Jabatan Pembangunan Landscape dan Rekreasi DBKL, Zulkifli Endut berkata, pengisian festival dirangkumkan dalam program dan aktiviti melibatkan pameran, pertandingan serta jualan. Sekaligus ia membuka ruang untuk mempelajari ilmu asas berkaitan seni, landscape dan mencungkil kreativiti individu. Kita ada balcony showdown, di mana balcony showdown ini akan mempamerkan
pameran daripada peserta-peserta yang telah kita shortlisted untuk dibawa ke peringkat akhir. Kita menyediakan ruang untuk mereka berkarya bersaiz 10 kaki kali 4 kaki untuk desain, bagaimana untuk desain balkoni. Jadi kita tahu di Kuala Lumpur ni kebanyakan mereka duduk di rumah tinggi, kondominium dan sebagainya. Kita bagi idea bagaimana kita nak menghias rumah kita walaupun ruang yang kecil. Dan kita ada satu lagi tarikan Mystical Dome. Mystical Dome ini akan mempamerkan bunga-bungaan indoor plants yang kita jangka yang terbanyak setakat ini. Yang kita punya collection sekarang ni, kolektor di seluruh Malaysia datang ke sini untuk membawa collection mereka untuk dipamerkan kepada publik. Dijangka 50,000 pokok-pokok akan dipamerkan untuk Mystical Titi Wangsa. Selain itu, 12 pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri turut terlibat dalam pertunjukan reka di Taman Seni dan Flora Malaysia berasaskan tumbuhan dan bunga rasmi bandar-bandar di Malaysia. Pembukaan 72 gerai jualan turut menarik perhatian pengunjung. Hari pertama penganjuran festival itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga ibu kota. Saya tertarik dengan dia punya variety lah, yang ada dia punya pokok-pokok, dia punya jenis-jenis. So macam saya actually sebenarnya saya sukalah benda-benda ni, yang pokok-pokok macam ni. Saya suka yang benda-benda yang rare sikit tu. So kat sini you boleh carilah dia punya pokok yang rare, spesimen-spesimen yang jarang lah you boleh temui di macam nursery ke. So kat sinilah saya memang sukalah tempat ni kat sini untuk beli-beli barang yang ni. Yang paling tertarik adalah balcony. So ada pertandingan balcony, so kita akan tengoklah yang mana yang menarik dan ambil gambar sikit. Perkara yang menarik saya tengok dekat sini adalah bunga-bunga dia memang cantik dan berwarna-warni. So yang main saya suka tu memang bunga-bunga yang berwarna-warni itulah. Festival Taman Kuala Lumpur 2023 berlangsung sehingga 12 Mac ini di Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur bermula 9 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Banyak aktiviti seperti pameran, jualan, pertandingan dan persembahan menanti anda. Manfaatkan cuti sekolah ini dengan membawa anak-anak anda ke Festival Taman Kuala Lumpur 2023. Ravin Sanmugam, RTM. Baik, program Rakan Muda akan diperkasa semula dan akan dijadikan program utama Kementerian Belia dan Sukan. Timbalan Menterinya Adam Adli berkata program bertujuan memberi manfaat kepada golongan belia khasnya dalam menerokai minat mereka. Program itu berjalan, tapi kita nak jadikan ia jadi program yang kembali jadi program utama, sebab Rakan Muda kalau kita ingat adalah program flagship KBS selama ini. Jadi kita nak perkasakan kembali, kita nak kembalikan semangat asal Rakan Muda yang mana ramai masyarakat boleh dapat manfaat, terutama golongan belia yang bersekolah, remaja yang daripada golongan NEET, not in employment, education or training, yang tidak yang baru tamat persekolahan dan sebagainya. Golongan-golongan yang ada masa untuk mereka explore minat masing-masing. Usaha memperkasakan program berkenaan akan melibatkan kerjasama pelbagai pihak seperti Persatuan Belia dan Sukan sedia ada. Dalam perkembangan lain, Adam Adli meminta setiap Jabatan Belia dan Sukan JBS bergerak lebih kreatif dalam melaksanakan program sukan dan riadah yang mampu memberi impak besar kepada masyarakat sekaligus membudayakan gaya hidup sihat. Jelasnya beberapa program boleh dilaksanakan seperti senam aerobik, zumba atau permainan tradisional terutama di kawasan perumahan. Beliau ditemui selepas merasmikan pelepasan Neon Night Fun Walk di Dataran Sejarah Air Keruh, Melaka.
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan kadar dividen 5.35% bagi simpanan konvensional manakala 4.75% untuk simpanan syariah bagi tahun 2022. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata jumlah keseluruhan pembayaran dividen adalah sebanyak RM51.14 bilion. Dividen berkenaan memanfaatkan 15 juta ahlinya. Apa-apa keuntungan yang direalisasikan, kita pulangkan. Jadi kalau kita tengok dari segi dividen yang diberi kepada skim syariah ke, skim konvensional ke, apa yang ada tu adalah kesemua pulangan yang kita dapat tahun lalu. Jadi tak ada reserving policy EPF lah. Datuk Seri Amir percaya dividen tersebut serta pengukuhan prestasi KWSP yang berterusan akan memberi manfaat kepada simpanan persaraan ahli, terutamanya apabila dilihat daripada aspek jangka panjang. Agihan dividen yang diumumkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat kompetitif walaupun lebih rendah berbanding sebelum ini. Kadar dividen yang lebih rendah itu berikutan pandemik COVID-19 yang melembabkan ekonomi negara dan global sekaligus menjejaskan pendapatan KWSP. Namun penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ida Yassin berpandangan kadar pulangan melebihi inflasi mampu memberi manfaat kepada simpanan ahli KWSP. Kita kata kadar pulangan sebenar dan kadar pulangan semasa. Okey, kadar pulangan sebenar ini adalah kadar pulangan semasa ditolak dengan kadar inflasi. Contohnya, jika kita ingin mengira kadar pulangan sebenar adalah kadar pulangan semasa iaitu 5.35 ditolak dengan 4% ya. Contohnya kita punya inflasi, jadi kita mendapat 1.35 adalah kadar sebenar pulangan kita. Semalam, KWSP mengumumkan agihan dividen sebanyak 5.35% bagi simpanan konvensional dan 4.75% untuk simpanan syariah bagi tahun 2022. Kesatuan Eropah EU bertegas Rusia mesti bertanggungjawab ke atas pencerobohannya di Ukraine. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata tribunal khas juga perlu diwujudkan bagi melakukan dakwaan jenayah terhadap negara itu. Bercakap pada persidangan di Brussels baru-baru ini, von der Leyen berkata beliau sendiri telah menyaksikan kekejaman yang dilakukan tentera Rusia di bandar Ukraine. Katanya semakin banyak bukti menunjukkan serangan Rusia terhadap orang awam selain kemusnahan ke atas sumber tenaga serta infrastruktur. Tentera Rusia juga didakwa melakukan penyiksaan, memberikan layanan buruk, melakukan keganasan seksual dan menjatuhkan hukuman mati secara rahsia terhadap orang awam. Justru tegasnya Rusia dan Presidennya Vladimir Putin perlu bertanggungjawab ke atas semua jenayah ngeri yang dilakukan. Kesatuan Eropah juga akan terus bekerjasama dengan rakan negara lain bagi mengambil tindakan ke atas Rusia demi keadilan Ukraine. Penulis Amerika Syarikat Marianne Williamson secara rasmi akan bertanding bagi membida jawatan Presiden pada 2024. Beliau akan bertanding atas tiket Parti Demokrat. Beliau yang berusia 70 tahun itu juga sudah melancarkan kempennya di Washington DC sejak Sabtu lalu. Williamson adalah Demokrat pertama yang secara rasmi mengumumkan bidaan untuk pencalonan 2024. Beliau dijangka akan mencabar Presiden Demokrat Joe Biden.
Bagaimanapun, Joe Biden masih belum membuat sebarang pengumuman rasmi untuk bertanding atau sebaliknya. Williamson menjadi terkenal semasa pilihan raya presiden pada 2020 khususnya berjaya menyentuh kerohanian rakyat Amerika. Namun kempennya hanya bertahan selama setahun dan beliau akhirnya mengundurkan diri pada Januari 2020. Baik, sukan kita mulakan dengan aksi Liga Super. Kedah Darul Aman KDAFC gagal mengekalkan momentum kemenangan apabila tewas kepada PDRM FC 0-1 di Stadium Darul Aman. Sebaliknya, PDRM FC mencipta kejutan membawa pulang 3 mata penuh pertama melalui jaringan tunggal Bruno Suzuki pada minit ke-75. Babak pertama menyaksikan dalam tempoh 10 minit terawal perlawanan, PDRM mengancam pertahanan Kedah yang diterajui Boyan Siga menerusi Fadi Awad dan Bruno Suzuki. Selepas rehat, Kedah cuba menggandakan asakan bagi mencari gol pembukaan, namun usaha mereka terjejas apabila pemain tengah Manuel Ott dilayangkan kad merah pada minit ke-60 selepas didapati menolak kepala pemain PDRM FC menggunakan tangan. Tugas tuan rumah semakin sukar apabila jurulatih Kedah Nafuzi Zain turut dibuang padang oleh pengadil selepas didapati memprovokasi pegawai keempat. Kesempatan ini segera direbut oleh sang Saka Biru dengan membuka jaringan menerusi Bruno Suzuki pada minit ke-75. Tamat permainan, PDRM FC 1, KDAFC 0. Dan ini pula melibatkan saingan Liga Hoki Malaysia 2023. Pasukan Terengganu Hoki Team THT berjaya menewaskan Maybank 3-2 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Kemenangan itu membolehkan juara berganda musim lepas THT terus mengungguli tangga teratas Liga ketiga ini. Dalam saingan tersebut, THT terlebih dahulu memecah kebuntuan menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-23 oleh pemain import dari Korea Selatan, Jang Jong Yun. Maybank dapat menyamakan kedudukan satu sama menerusi Adam Aiman Mamat pada minit ke-25 sebelum rakan sepasukan Muhajir Abdul Rauf meledak pukulan sudut penalti kedua seminit kemudian. THT yang tersentak dengan jaringan tersebut kembali melancarkan serangan dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi Jong Yun pada minit ke-40. Gol kemenangan THT dijaringkan oleh pemain kebangsaan Muhammad Fitri Syari pada minit ke-52. Selepas ini, THT akan berdepan pasukan UiTM di laman sendiri pada Selasa. Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris, Arsenal kini semakin sukar dicabar apabila berupaya mempertahankan status pendahulu Liga ketika ini. Dalam aksi awal pagi tadi, The Gunners mempamerkan aksi bergaya untuk menang 3-2 menentang Bournemouth malam tadi. Pada saingan tersebut, Arsenal bangkit selepas dibolosi gol kedua menerusi jaringan kemenangan Reiss Nelson. Terdahulu, skuad kendalian Mikel Arteta ketinggalan 2 gol berbaki lebih setengah jam permainan. Gol awal permainan hadir pada minit pertama menerusi pemain Bournemouth Philip Billing sebelum Marcos Senesi menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-57. Arsenal mula bangkit pada minit ke-62 menerusi Thomas Partey dan berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan Ben White pada minit ke-70 sebelum Nelson meledak gol kemenangan pada masa tambahan. Kini Arsenal berada di puncak Liga dengan kelebihan 5 mata daripada pencabarnya Manchester City di kedudukan kedua. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.